Tak keluar. Kenapa? Man? Keluar. Oh, keluar. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Maaf, saya ada urusan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini. Insya-Allah hari ini kita akan khatam kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi yang saya karang. InsyaAllah akan dikhatamkan pada hari ini. Dan kalau tidak ada aral melintang, insyaAllah pada jam 3 petang nanti ataupun jam 4 petang, insyaAllah 4 petang waktu Mesir, lebih kurang jam 10 malam waktu Malaysia, saya bercadang untuk kita laksanakan daurah bagi kitab yang terbaru yang saya karang, iaitu Irsyadul Ikhwan ila ahkami as-saidi wa akli luhumil hayawan, iaitu berkenaan dengan hukum berburu dan juga hukum daging binatang yang pelbagai, yang saya karang baru ni. InsyaAllah hari ini siap dah dia punya syarah, jadi saya akan minta kepada Ustaz Hakim, nanti dia akan share dalam Telegram berkenaan dengan kitab yang baru tu, iaitu kitab syarahan yang terbaru, untuk tuan-tuan semua jadikan sebagai panduan, insya-Allah taala. Jadikan panduan untuk kita baca kitab pada malam ni. Lebih kurang pukul 3-4 petang waktu Mesir dan jam 10 malam waktu Malaysia, insya-Allah. Dan daurah kita lebih kurang dalam 2 jam, insya-Allah. Jadi 4 sampai pukul 6 lebih sebelum buka puasa di sini. Di sana lebih kurang dalam pukul 10 sampai pukul 12 malam. Itu pun kalau kalau ada yang nak ikut lah daurah berkenaan dengan binatang ni. Khususnya ada pembahasan penting berkenaan dengan tupai dan sebagainya yang baru-baru ni jadi viral. Itu kita akan bincangkan berdasarkan mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Adab para murid sebelum dan setelah pengajian. Para murid beri penuh perhatian, fahami sebelum hadir pengajian. Ini adab yang perlu dilaksanakan oleh murid sebelum datang ke pengajian, iaitu ketika di dalam pengajian perlu baginya untuk memberikan perhatian. Dan fahami sebelum hadir pengajian, itu adab ketika sebelum dia hadir pengajian. Sebelum hadir ke pengajian, hak bagi seorang murid tersebut dengan ilmu adalah dia perlu murajaah, perlu untuk sentiasa menilik kembali kitab dan juga membaca apa yang akan dibaca oleh gurunya dan membaca apa yang telah dibaca oleh gurunya. Ini adab yang perlu diberi perhatian oleh para murid. Ramai di kalangan murid yang hadir ke majlis para guru, mereka tidak membuat murajaah. Ataupun dalam bahasa Inggeris buat revision. Tidak dibuat revision perbahasan yang dibaca dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang akan dibaca oleh gurunya. Maka ini akan menyebabkan dalam kelas dia hadir dalam keadaan kosong. Tapi kalau dia baca dulu sebelum itu dan kemudian dia hadir dalam keadaan bersedia untuk menerima pengajian, maka dia nanti kemungkinan akan adanya persoalan. Dan waktu itu dia akan bertanya kepada guru dan ada feedback di antara dia dengan gurunya pada ketika tersebut. Ini akan menguji kefahaman dan juga melihat bagaimana dia memahami sebelum membaca dengan guru. Jadi ini adab yang perlu diamalkan oleh semua di kalangan para penuntut ilmu
Dan jika diamalkan begini, insya-Allah generasi tersebut akan lahir sebagai generasi ilmuwan yang agung pada masanya nanti. Tidak cukup bacaan sekali cuma, ulangi berkali-kali takkan lupa. Bait yang ke-185 ini tidak berkait dengan sebelum atau selepas. Ramai orang memahami selepas pengajian perlu dibaca berkali-kali. Tak, saya maksudkan di sini adalah kepada semua keadaan, sebelum dan selepas. Sebelum pengajian pun tidak cukup hanya kita sekadar membaca sekali. Selepas pengajian lebih-lebih lagi untuk kita tidak cukup untuk membaca hanya sekali sahaja. Jadi tidak cukup bacaan sekali cuma, ulangi berkali-kali takkan lupa. Jadi takkan cukup kita hanya membaca sekali sahaja, tapi kena ulangi berkali-kali. Kata Al-Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahawa sepatutnya bagi seorang murid tersebut untuk dia mengulangi setiap pengajian yang telah pelajari daripada gurunya itu sebanyak paling kurang kata beliau 10 kali. Dan kemudian kalau datang kelas yang pengajian yang baru, maka dia perlu untuk ulang pula yang pengajian yang sebelumnya itu 9 kali, pengajian yang baru 10 kali. Dan begitulah berterusan sampailah akhirnya pengajian yang pertama dulu yang 10 kali yang berkurang jadi 9, 8, 7, 6 sampailah tidak perlu lagi diulang. Seolah-olah kalau dibuat begini, kaedahnya seorang pelajar tadi akan menghafal keseluruhan kitab tanpa perlu dia menganggap bahawa dia menghafal. Ini kelebihan orang yang melakukan teknik tersebut, tapi ramai di kalangan kita yang akan cepat boring, cepat bosan ketika mana melakukan sistem itu. Tapi sistem ini kalau diamalkan, maka tidak ada kitab yang tidak akan dihafal oleh seorang murid, melainkan dia akan hafal ketika habisnya pengajian tersebut. Maksudnya tamatnya kitab, khatam termasuk sekali dengan hafalan. Nah, ini yang pernah disebut oleh sebahagian guru-guru kita bila ditanya bagaimana Syekh menghafal kitab. Kata beliau, saya tidak hafal, saya membaca berpuluh kali. Maka dengan bacaan puluhan kali tadi, bagaimana bacaan 10 kali tersebut? Sebenarnya hakikatnya, kalau seorang tadi membaca, kalau kita buka contohnya kitab ini, kita buka pada muka surat yang pertama, dipelajari dengan guru. Sebab tu guru sepatutnya ketika dia mengajar para murid, dia tidak mengajar dengan jumlah yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan murid tadi menjadi sukar untuk dia mengulang sebanyak 10 kali. Paling kira kita kata 5 kali lah. 5 kali contohnya. Jadi contohnya kalau dibaca oleh guru tadi satu lay. Ini yang dilakukan oleh para guru. Dibuat satu lay saja. Satu lay ini, kalau kata sebelum pengajiannya yang esok, ya dia akan masuk pada helai yang kedua. Maka diulang sebanyak 10 kali ataupun 5 kali pengajian yang pertama ini. Kemudian masuk pengajian yang kedua. Ketika guru tadi baca, maka murid tersebut sebelum mengulang yang ni 5 kali, dia akan ulang ni dulu 4 kali. Kemudian dia akan ulang ni pula 5 kali. Masuk pengajian yang ketiga, maka dia akan ulang yang ini 3 kali. Semakin kurang. Yang ni 4 kali. Yang ni jadi 5 kali. Masuk pengajian yang baru pula, muka surat yang baru, yang ni 5 kali, yang ni dah jadi 4 kali, yang ni jadi 3 kali. Betul ke? Yang ni jadi 5 kali, yang jadi 4, 3, ini jadi 2. Dah jadi 2 kali. Masuk pengajian yang baru lagi, ini jadi 5, ini jadi 4, ini jadi 3, ini jadi 2, ini jadi 1. Kemudian masuk pengajian yang baru lagi pada muka surat yang seterusnya, yang tu jadi 5, kemudian setelah jadi 4, jadi 3, jadi 2, dan kemudian yang ini tidak perlu diulang lagi setelah itu. Ini bermaksud murid tadi akan terus menghafal. Muka surat yang pertama tadi, maksudnya pada zahir kita melihat dia membaca 5 kali. Tapi sebenarnya dia telah membaca hampir 20 ke 30 kali bacaan pada muka surat yang pertama sahaja. Jadi kerana itu kalau diamalkan begini, maka insya-Allah murid tersebut akan mendapatkan faedah yang besar. Tapi ini akan cepat bosan. Orang akan cepat rasa boring dan sebagainya. Maka sebab tu kata para ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Sama. Menghafal tanpa memahami maksudnya itu bukan tujuan pengajiannya. Sebab tu menghafal sahaja tanpa seorang murid tadi memahami maksud bagi pengajiannya, itu tidak mendapatkan apa-apa faedah bagi pengajian tersebut. Ya, seorang murid tadi dituntut kepadanya untuk menghafal. Tapi sebaiknya kalau dia menghafal setelah dia memahami perbahasan yang telah dibahaskan di dalam kitab, maka itu akan lebih mendapatkan faedah yang besar bagi pengajian yang dia telah ikuti. Tamam? Jadi sebab tu perlu untuk kita ambil perhatian tentang perkara ini, dan kalau kita dapat lakukan, maka insya-Allah akan lahir generasi
yang terbina dengan perkara yang baik tersebut. Kakak tak puasa kak? Kakak. Baik. Tanda murid itu ikhlas dengan guru, diulang pengajiannya tidak jemu. Ini tanda murid itu ikhlas dengan gurunya. Kalau murid tadi dia ikhlas dengan gurunya, maka dia tidak akan bosan ketika mana diulang pengajian tersebut. Kalaupun diulang ceritanya, diulang perbahasannya dan sebagainya, maka dia tidak akan bosan, dia tidak akan boring. Kenapa? Karena dia menganggap bahawa ilmu ini adalah nur dan ini adalah ibadah yang dia lakukan. Seperti mana seorang tadi yang beriman kepada Allah, dia tidak akan bosan. Solat setiap hari, benda yang sama dia lakukan. Solat 5 waktu, dan kemudian dia akan melakukan perkara yang dia tak akan melakukan perkara yang sama. Ya, memang itu yang saya maksudkan sini adalah pada jenisnya tadi, bukan pada perbuatan tadi, kerana perbuatan tidak akan sama pada setiap hari. Ya. Setiap hari tadi satu yang lain yang berbeza. Cuma kita kata jenis tadi. Contohnya solat yang kita lakukan, itu solat. Setiap hari dilakukan. Baik, ada tak perasaan jemu bagi seorang tadi untuk melakukan solat? Kenapa dia tidak jemu? Seperti mana seorang kekasih ketika mana bertemu dengan kekasihnya, dia tidak akan jemu. Kenapa? Karena dia suka. Karena dia seronok. Karena dia hadir perasaan tadi. Begitu juga dengan ilmu. Nah, seorang murid ketika mana mendengar gurunya berbicara, bercakap. Kita kadang-kadang cakap dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Kadang diulang benda yang sama, diulang bercakapnya benda yang sama. Tapi disebabkan kerana kasih, cinta, maka menyebabkan dia tidak rasa bosan dan tidak akan rasa boring ketika mana mendengar apa yang diucapkan oleh isterinya, oleh anak-anaknya. Tamam? Itu juga dengan ilmu. Patut kita hadirkan perasaan tadi. Tanda murid itu ikhlas dengan guru, diulang pengajiannya, tidak jemu. Setelah itu diulang bacaannya hingga lekat kuat di otak zihinnya. Jadi setelah itu diulang bacaannya berkali-kali. Macam saya sebutkan tadi tekniknya. Hingga lekat kuat di otak zihinnya. Zihin ini otaknya, maksudnya di otak pemikirannya dalam bahasa Arab. Jadi sehingga dikuat lekat pada otak zihinnya. Jadi kenapa? Dengan sebab ulang. Nah, at-takrar tadi menyebabkan berlakunya at-tathabbut. Menyebabkan berlakunya kuat pada ingatan tersebut. Itu kena ambil berat. Muzakarah para murid itu perlu, dengan cara ini menghidupkan ilmu. Jadi muzakarah ilmu itu perlu. Para murid yang terbaik ketika mana mereka setelah selesai dengan pengajian, mereka tidak akan biarkan ilmu tersebut berlalu begitu saja tanpa melakukan muzakarah. Mereka akan lakukan muzakarah. Nah, muzakarah ini akan menentukan kefahaman murid tersebut. Muzakarah akan menentukan siapa yang faham, siapa yang kurang faham. Nah, jadi sebab itu muzakarah sangat diperlukan. Muzakarah adalah sesuatu yang sebenarnya diwajibkan kepada para penuntut ilmu dan jangan diabaikan perkara tersebut. Beradablah ketika lontar pandangan, jika salah, akuilah kesilapan. Dan ini adab kita dengan teman-teman kita pula ketika mana di dalam majlis. Iaitu ketika mana kita melontarkan pandangan, kalau ada orang tolak pandangan kita, maka kita terima. Tak perlu kita nak marah-marah dan tak perlu untuk kita nak meninggikan suara. Ataupun sekarang ni kalau muzakarah melalui Facebook ada apa ni, WhatsApp dan sebagainya, ada WhatsApp group, tak perlu kita nak live group kalau kata orang tolak pandangan kita. Tenang saja. Kerana ada orang yang kita berkeluar pandangan, ada mungkin orang terima dan ada mungkin orang tidak terima. Nah, sekarang ni boleh voice lagi. Lagi hebat lagi sekarang ada Zoom dan sebagainya yang boleh untuk kita muzakarah ilmu dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap tidak akan, kalau kata dalam tu perlu diraikan adab. Nah, tidak dilakukan dengan tidak bercakap dengan perkara yang tidak sepatutnya ataupun meninggikan suara dan sebagainya ketika mana muzakarah. Karena tu kalau kata kita memahami perkara tersebut, insya-Allah taala ilmu ini akan hidup dan ilmu ini akan diberikan barakah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, jika masih tidak jelas perbahasan, bertanyalah pada guru, jangan segan. Nah, jadi kalau baca tu tak jelas lagi, waktu bahas muzakarah dengan teman-teman pun tak jelas lagi. Jadi apa yang patut kita buat pada waktu tersebut? Bertanya kepada guru. Bertanya kepada guru kita. Dan kerana kalau kita masih ada guru yang berhampiran dengan kita, tanya terus. Sekarang ni ada handset, ada WhatsApp dan sebagainya. Terus kita kontak guru kita dan kemudian tanya kepada dia permasalahan tersebut. Moga-moga diberikan pencerahan oleh guru kita. Tamam. Ini adab seorang murid sebelum dan selepas pengajian.
Sekarang masuk kepada adab yang baru. Ini adab ni dibahaskan di dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Dalam kitab Al-Imam Zarnuji radhiyallahu anhu tidak dibahaskan tentang adab ini. Yakni adab tinggal di madrasah. Saya cuma masukkan yang ringkas dan kemudian pada sebahagian yang ada pada zaman kita. Kerana dalam Tazkiratus Sami' wal Mutakallim ada perbahasan yang dibincang berkenaan dengan waqaf, dibincang berkenaan dengan syartu waqif, kemudian ada nazirnya dan sebagainya. Maka saya memandang itu mungkin tidak sebahagiannya tidak ada pada zaman sekarang. Kerana sekarang ni ya walaupun sekolah kadang-kadang dibina dengan waqaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi bukan dengan bentuk seperti yang dilakukan pada zaman dahulu, seperti seorang pewakaf dia sendiri yang buat madrasah tersebut. Pewakaf buat madrasah sebiji, ataupun seorang raja bina madrasah dengan wakafnya beliau. Kemudian diberikan murid, siapa murid yang patut diterima, guru mana yang boleh untuk mengajar di tempat tersebut, semua ditentukan syaratnya oleh pewakaf tadi, iaitu raja, governor dan sebagainya. Sekarang ni tidak ada lagi sistem sedemikian. Banyakkannya daripada milik ataupun daripada usaha guru tersebut sendiri yang membina madrasahnya dan sebagainya. Maka saya kira sebahagian daripada perbahasan dalam kitab Tazkiratus Sami' itu saya tidak masukkan dalam perbahasan ini. Wahai teman, sila ambil perhatian. Tinggal di madrasah ada peraturan. Ikutilah apa yang dah ditetapkan oleh mudirnya atau yang mewakafkan. Tamam. Jadi peraturan yang diikuti oleh seorang murid di dalam kelas pengajian ataupun di madrasah yang dia ikuti, perlulah dia mengikuti apa yang telah dibahaskan, apa yang telah ditetapkan oleh mudir madrasah ataupun board bagi madrasah tersebut yang menentukan undang-undang di sekolah tadi ataupun di madrasah tersebut, ataupun daripada apa yang telah ditetapkan oleh waqifnya, yakni pewakaf bagi madrasah tersebut. Tamam? Itu yang perlu diambil perhatian oleh orang yang hadir dan tinggal di madrasah yang dia ingin tinggal. Solat berjemaah hendaklah dijaga, wirid, zikir dan solawat jangan lupa. Jadi solat berjemaah itu hendaklah dijaga oleh kita kalau duduk di madrasah. Yang kedua apa dia? Wiridnya, zikirnya. Samalah maksud wirid dengan zikir. Tapi wirid kemungkinan di sini lebih khusus, iaitu wirid yang dimaksudkan tadi adalah wirid yang dia ambil daripada gurunya. Ini wirid seperti hizib dan juga wirid tariqah dan sebagainya. Manakala zikir, kemudian zikir selepas solat, zikir waktu ketika mana bangun tidur, zikir ketika masuk ke dalam masjid, zikir ketika berada di dalam majlis dan sebagainya, zikir begitu. Dan salawat ini salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan lupa. Karena madrasah yang kosong daripada perkara-perkara yang bersifat spiritual yang sebegini, maka akan menyebabkan kosong madrasah tersebut. Jadi muridnya akan jadi keras. Karena ilmu tanpa amal, ilmu tanpa adanya spiritual dan juga suntikan rohani di dalam ilmu tersebut, dia akan melahirkan kelompok yang keras, kelompok yang akan memandang bahawa semua orang tidak betul. Maka ini adalah bahananya kepada orang yang hanya mempunyai ilmu tetapi tidak beramal. Itu ilmu perlu dilunakkan dengan amal, perlu dilunakkan dengan zikir, dengan wirid, dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaga adab dengan jiran tetangga itu yang diajar oleh Nabi kita. Menjaga adab dengan jiran tetangga kita itu yang diajar oleh Nabi kita. Maka kalau sekolah kita berhampiran dengan kejiranan yang ramai, maka perlu bagi kita untuk menjaga adab kita dengan jiran-jiran yang ada di kelilingnya. Jangan sampai jiran-jiran tadi terganggu dengan adanya kita. Biar jiran-jiran tadi berasa bahawa kita ini ada, menyebabkan rasa rahmatnya, turunnya rahmat Allah Ta'ala di tempat tersebut dirasakan juga oleh mereka. Kecuali orang yang memang ada sifatnya, walaupun madrasah tadi dah terjaga dengan baik, maksudnya dijaga peraturannya dengan elok, tapi ada juga orang yang dengki dan sebagainya, itu dah keluar daripada perbahasan kita. Ya. Itu kita kena doa kepada Allah, moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada mereka. Tamam? Wahai guru, perhatikanlah muridmu, jangan murid conteng arang di mukamu. Jadi guru-guru kena perhati betul tentang akhlak para muridnya. Bagaimana pergaulan muridnya sesama mereka. Kalau sekolah tadi semua lelaki, kena tengok. Takut-takut nanti ada
masalah-masalah yang pelbagai yang berlaku pada zaman sekarang. Ada yang masalah liwatnya, masalah berkait dengan hubungan sejenis dan sebagainya. Kalau sekolah tadi kalau sekolah tadi perempuan sahaja pula bagaimana adabnya. Kalau sekolah tadi bercampur lelaki dan perempuan, maksudnya ada pelajar lelaki, ada pelajar perempuan. Macam mana pula sifat dan juga peraturan yang perlu diaturkan. Faham? Pada semua tu perlu dijaga. Perlu diambil perhatian. Dan jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan sampai menyebabkan berlakunya cakap yang tidak baik kepada madrasah tersebut. Faham? Kenapa? Kerana ini tempat yang mulia. Dan tempat yang mulia ini biasa ujiannya besar. Dan kemudian syaitannya pun akan banyak. Dan menyebabkan mereka akan sering menggoda dan juga melakukan yang tidak baik agar dijatuhkan maruah guru dan juga sekolah tersebut. Jadi sebab tu saya pesan di sini, wahai guru, perhatikanlah muridmu, jangan murid conteng arang di mukamu. Faham? Conteng arang di muka maksudnya memalukan kita. Begitu juga bukan murid tadi hanya dilihat di sekolah sahaja. Guru yang baik, dia akan memantau muridnya sampailah ke rumahnya sekalipun. Akan diperhatikan. Nah, di follow-nya Facebook anak-anak murid dia. Ustaz Zuhair kalau tak silap saya, dia follow semua anak murid dia. Kan? Facebook anak-anak murid dia follow semua. Jadi dia tengoklah anak murid duk post apa, merapu apa dalam Facebook. Kan? Duk post apa dalam story. Kan? Duk buat lawak apa dalam duk melawak apa dengan orang perempuan dan sebagainya. Maka kena jaga perkara tersebut. Kita penuntut ilmu sepatutnya jaga perkara tadi. Jangan sampai jadi fitnah kepada pengajian kita dan juga kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan hendaklah dijaga rapi, jangan biar muridmu menjadi sapi. Kena pergaulan kena jaga elok, jangan murid jadi sapi jadi lembu. Jangan sampai murid jadi macam lembu. Bagi murid kita jadi macam orang. Itu pergaulan hendaklah dijaga rapi, jangan biar muridmu menjadi sapi. Jagalah kebersihan tempat tinggalmu, itu bukti kamu kasihkan nabimu. Perlu jaga kebersihan tempat tersebut dengan baik. Ini simahnya talibul ilm. Simahnya penuntut ilmu tadi menjaga dengan baik. Kalau diduduk di mana pun, dia akan jaga kebersihan. Dia akan susun dengan baik, atur yang elok pada tempat tinggalnya. Jadi dia bukan, sebab tu kita sedih kadang-kadang kita tengok ada sebahagian orang yang menyewa tempat bagi penuntut ilmu, tapi bila keluar daripada rumah tersebut, keluar dengan keadaan yang seolah-olah macam nak protes kepada rumah tersebut, ditinggalkan dengan keadaan yang sangat buruk, maka ini bukan sifat yang baik bagi seorang penuntut ilmu tersebut. Jadi penuntut ilmu, kalau dia keluar daripada satu tempat tadi, maka dia tinggalkan tempat tadi dengan seperti mana dia masuk. Seperti mana dia masuk dalam keadaan yang elok, yang baik, maka begitulah dia keluar. Seperti mana dia tinggal, dia suka tempat yang elok dan bersih dan tenang dan sebagainya untuk menuntut ilmu, begitu jugalah dia sepatutnya ketika dia meninggalkan tempat tersebut ataupun dia bangun daripada tempat tadi, dia mesti tinggalkan tempat tadi dalam keadaan susun atur yang terbaik. Itu maksud bagi baik tadi. Jika kamu ingin dikasihi teman, jangan ambil barang tanpa kebenaran. Ini adab dia pula di dalam madrasah dengan temannya. Kalau kamu ingin dikasihi oleh temanmu, jangan ambil barang tanpa kebenaran. Tamam? Jadi jangan kita ambil barang tanpa kebenaran daripada teman kita. Tanya dulu. Baik, kalau teman kita tadi memang dikenali sebagai orang yang redha dengan apa yang dia letakkan. Contoh dia letak, ada peti air yang khas. Dia letakkan barang-barang dan sebagainya. Maka dia letakkan barang tadi, ada kawan kita letak itu. Dan kita tahu kawan kita ni memang jenis redha. Maka kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan harus bagi seorang tersebut mengambil barang yang diketahui bahawa orang tadi redha. Dan setelahnya baru dia minta izin. Tidak ada masalah. Tapi kalau barang tadi tidak diketahui oleh kita, miliknya siapa, ataupun kita tidak tahu teman kita tadi ini jenis redha ke tidak redha, maka haram hukumnya kita mengambil sebelum meminta izin dengan teman kita tersebut. Sebab tu jangan kita buat macam tu. Kecuali ma'hud ataupun dah biasa dalam rumah kita, kalau kita duduk rumah sewa dan sebagainya, tempat yang kita duduk tadi, dapurnya tadi dikongsi oleh ramai. Dan kemudian yang kita beli tadi dengan duitnya orang yang kita kumpul ramai-ramai. Maksudnya ini adalah duit kita semua. Maka tu tidak ada masalah. Tapi kalau kata dia ada beli barang lain yang dengan duit dia, dia letakkan dalam peti ais. Kita tahu kata ni bukan duit daripada rumah. Contoh coklat. Coklat Cadbury ke, Ferrero Rocher kan. Dia beli itu. Kalau dia beli itu duit dia. Itu bukan duit rumah. Sebab rumah kita tak ada kumpul-kumpul nak beli duit datang tu. Tak ada kerja. Nah.
Takkan tiba-tiba duit rumah ada pun seorang 100 genih. Tiba-tiba nak pergi beli apa ni Ferrero Rocher. Tu cari pasal. Orang kata kawan-kawan kata amboi. Hak tu saja pun dah 100 lebih dah kadang-kadang. Nah, berapa nak habis duit beli benda tu, baik beli beras, baik beli gula, baik beli telur sepapan. Beli tu bukan kenyang pun. Maksudnya ni hak orang kawan kita punya khusus, hak dia punya, dia beli untuk dia makan. Baik, boleh tak kita ambil tanpa kita minta izin? Boleh tak akak? Boleh tak? Boleh tak ambil tanpa izin? Boleh tak? Kak Aisyah? Tak boleh. Kena minta izin dulu. Faham tak? Jadi kena minta izin dulu sebelum kita ambil barang orang. Kerana apa? Kerana mengambil barang tanpa izin ni, ini akan menyebabkan teman kita jadi tidak senang dengan kita. Baik, Sayyidina Rasul SAW pernah dalam satu perjalanan. Sebab tu saya sebut tadi, Imam Nawawi kata kalau kita tahu kata orang tadi boleh untuk dia benarkan kita ambil tanpa kita tanya dia dulu. Kita tahu kata dia memang macam tu, maka diharuskan ambil. Daripada mana Imam Nawawi ambil benda ni? Dia ambil daripada perbuatan baginda Nabi SAW ketika Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj. Ketika balik nak menuju ke Makkah, daripada Masjidil Aqsa menuju ke Makkah, pulang daripada situ, Nabi melalui satu kafilah Arab, Quraisy yang baru balik daripada Syam, daripada berdagang. Kemudian Nabi masuk ke dalam kelompok tadi dan Nabi minum air daripada kelompok tersebut tanpa mereka sedar. Jadi bila Nabi minum, kenapa Nabi minum tanpa minta izin? Kata ulama, kerana Arab Quraisy bagi mereka, adat mereka mengharuskan minum air tanpa izin. Tak ada masalah. Kita tengok air depan rumah orang ataupun kita pergi ambil minum terus, tak ada masalah. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidatina Barakah, Ummu Aiman, waktu masuk ke dalam rumah baginda Nabi SAW, dia cari air dan akhirnya dia minum air kencing Nabi SAW. Ana ma'ruf. Maksudnya di kalangan Arab tidak ada masalah masuk ke rumah orang untuk minum air terus tanpa minta izin. Nampak tak? Itu maksudnya. Boleh? Itu yang kita bahas ni, Idris Abdul Majid. Apa ni? Pakcik Idris. Palih. Jadi kalau kata masalah berkenaan dengan minta izin ataupun tidak minta izin ni, ini perlu untuk kita tengok kepada hukum. Sebab tu, kalau kaum tersebut dikenali sebagai orang yang tidak perlu minta izin pun dah boleh untuk kita minum, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak kenal orang tadi, boleh minta izin ataupun tidak boleh kita ambil barang tadi, melainkan setelah minta izin. Tamam? Itu perbahasan hukum dia. Dan kita satu lagi permasalahan hukum berkenaan dengan hidangan yang dijamu kepada kita. Ketika hadir ke rumah orang. Kita hadir ke rumah orang, kemudian kita dijamu dengan hidangan makanan. Kalau kata dalam orang Melayu kita, kalau kita pergi makan terus tanpa dijemput oleh tuan rumah, nampak tak sopan. Tapi sebenarnya dalam kaedah mazhab disebut, kata taqdimut ta'am yanzilu manzilatal iznu bil kalam. Manzilatal izni bil kalam. Sebenarnya dihidangkan makanan oleh tuan rumah itu sebenarnya telah mengambil tempat, seolah-olah tuan rumah mengatakan bahawa silakan makan. Walaupun dia tidak sebut kata makanlah ataupun minumlah, tapi sebenarnya itu telah mengambil tempat tersebut. Maknanya kalau tuan rumah letakkan hidangan depan kita, boleh kita terus ambil air tadi minum? Boleh sebenarnya dalam syarak. Dan disebut dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Ini pernah berlaku pada saya ketika mana saya duduk dengan guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah di Darul Ifta Misriyah. Waktu ketika guru saya menghidangkan dengan air teh dan juga kopi, kemudian diletakkan dengan roti di depan ni. Kemudian saya tidak minum. Saya kata, kenapa tak minum? Saya kata, kerana Syekh tak jemput. Syekh kata, kamu tak tahu ke kaedah? Taqdimut ta'am tanzilu manzilatal izni bil kalam. Sebenarnya menghidangkan makanan tadi adalah telah mengambil tempatnya hidangan makanan tersebut. Maksudnya seolah diberi izin oleh tuan rumah ataupun orang yang menjamu kita tadi. Maka boleh untuk kita terus minum. Tapi al-adah muhakkamah. Adah kadang-kadang menjadi juga perbahasan tadi kerana takut nanti salah faham. Maka sebaiknya tuan rumah kena tahu hukum ni. Kalau tuan rumah tahu hukum ni, maka ketika dihidang terus dia kata silakan minum. Sebut dengan tu macam tu terus. Tanpa dia melambatkan ucapan tadi kerana bimbang nanti air tadi pun jadi sejuk. Kerana orang kita suka minum air panas-panas. Kecuali air tu sejuk.
Tak apalah. Hilang air dia pula. Baik. Dan kemudian disebut di sini, sebarkanlah salam dan juga senyuman. Ini pengikat hatimu dengan taulan. Dan hubungan kita dengan teman-teman kita di madrasah, di sekolah, dalam rumah dan sebagainya, perlu ada senyuman selalu. Senyuman ni hanya sebagai simbol saja. Nah, lain daripada itu maknanya apa dia? Perlu ada komunikasi yang baik di antara kita dengan teman kita. Itu maksud dia. Senior mengasihi yang junior, junior menghormati yang senior. Itu maksudnya akan menjadi keadaan yang baik. Jadi bukanlah orang panggil apa, ada seniority dan sebagainya, kemudian terus dilayan seperti kanak-kanak dan budak-budak. Maka ni akan menyebabkan kita jadi berjauh hati pada waktu tersebut. Pakat-pakat hormati sama sendiri. Nah, kalau di Mesir ni turun-turun kapal terbang je, baru sampai bawah base camp. Nah, naik kapal terbang, turun Mesir, panggil ustaz dah. Nah, terus ustaz pada hari pertama ni. Kawan baru nak start, jadi ustaz dah. Awal-awal sampai. Yang maksudnya semalam masih lagi masih lagi namanya Muhammad. Sampai di Mesir, esoknya terus jadi Ustaz Muhammad. Terus dia boleh tukar Facebook dia. Daripada nama Muhammad saja boleh tulis Ustaz Muhammad. Masya Allah. Sebab terus jadi lain lah. Sembang orang pun sebenarnya Ustaz baru sampai ni. Hati dengan kawan-kawan pun sembang pagi Ustaz juga. Ustaz rasa nak kena balik lah. Ustaz. Yang kawan-kawan pun jadi pening ni. Siapa dia Ustaz ni? Siapa dia yang masukkan Ustaz tu? Ustaz mana pula yang nak balik ni? Umumnya dia. Dengan kawan-kawan dia sendiri pun. Dia sembang macam tu. Kenapa rasa mulianya Ustaz tu? Mulianya gelaran tadi. Dan rasa syukurnya dengan nikmat Allah Ta'ala ketika mana diberi anugerah menjadi Ustaz. Kalau orang Melayu, orang Mesir di sini panggil Yasta. Yasta. Daripada perkataan apa dia? Ya Ustaz. Ya Ustaz diringkaskan jadi apa? Disebut dengan bahasa yang mudah dipanggil Yasta. Yang kebanyakan orang Melayu kita. Ala gambi Yasta. Kita nak berhenti kat tepi kan. Ala gambi Yasta. Ala gambi Yasta tu maksudnya ala gambi ya Ustaz. Maksudnya gitu. Ya Ustaz. Perkataan Ustaz dan ini perkataan yang besar sebenarnya. Digunakan hatta kepada orang lain. Dan tu adalah gelaran mulia sebenarnya. Yasta. Yasta, ta'al. Yasta nama ya Ustaz, ta'al. Maksudnya ini gelaran mulia. Ya Fandim. Ya Afandi maksudnya. Ini gelaran-gelaran yang mulia yang diberikan. Dengan orang Arab Mesir sendiri ajar kepada kita. Kita nak panggil orang kalau kita tak kenal dia panggil dengan gelaran yang mulia. Macam kita orang Melayu lah. Pak Cik, Pak Long, Pak Ngoh. Panggil dengan Pak Pak kat depan. Bukan Pala Bapak. Pak Ngoh. Pala Bapak main. Kau ajak tu main. Pak Ngoh, Pak Long panggil adik-beradik. Tok-tok guru pun orang tua-tua kita. Kalau kata dia tuan guru duduk di kampung, nak bagi masyarakat dekat dengan dia, dipanggil dengan gelaran Pak juga. Pak Da, Pak Ngoh, Pak Long, Pak Cik. Panggil gitu. Gelaran dia. Bagi orang kampung dekat dengan dia. Tamam. Zaman ada masing-masing zaman lah. Ada zaman masing-masing dengan keadaan tersebut. Baik. Sebarkanlah salam dan juga senyuman. Ini pengikat hatimu dengan taulan. Orang yang berakhlak mulia dikasihi. Makhluk yang di langit dan juga di bumi. Jadi orang yang berakhlak mulia, ini orang yang akan dikasihi oleh makhluk yang di langit dan juga makhluk yang di bumi. Kenapa saya sebut makhluk yang di langit? Karena Allah tidak di langit. Karena yang di langit itu adalah makhluk, bukannya Allah. Maka saya takdirkan dengan situ saya terus sebutkan dengan sarih ini makhluk yang di langit. Karena sebahagian orang memahami Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' atau yarhamkum man fis sama'. Disebutkan man fis sama' tadi difahami kata tu Allah. Maksudnya orang yang berkasih sayang ini adalah orang yang akan dikasihi oleh siapa yang mengasihi makhluk di bumi. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' atau yarhamkum man fis sama' dengan jawab syarat. Maka kamu nanti akan dikasihi oleh makhluk yang di langit. Maknanya makhluk di langit, bukan yang di langit maknanya Allah. Karena Allah tidak bertempat. Tamam? Orang yang berakhlak mulia dikasihi makhluk yang di langit dan juga di bumi. Jadi paling utama sekali dalam madrasah, paling utama dalam pengajian kita apa dia? Akhlak kita. Karena itu pengakhiran bab ini adalah berkenaan dengan akhlak. Maknanya permulaan kitab kita ini dengan ilmu, dengan akhlak, pengakhirannya pun dengan akhlak. Maknanya saya tutup kitab ini dengan akhlak. Agar apa?
Kita ni kalau kata dikasihi, akan dilihat kita ni dengan apa? Dengan akhlak mulia kita. Karena tu permulaan kita, pengakhiran kita, kalau kata kita nak sebutkan ni, daripada ma baina daffatai alkitab, ini adalah apa dia? Al-akhlaq. Kenapa? Karena penghujungnya juga adalah akhlak. Maka mau tidak mau seorang tadi perlu berakhlak dengan mulia, karena akhlak tadilah yang akan menentukan kita dikasihi ataupun tidak oleh makhluk Allah Ta'ala yang lain. Tamam? Maka masuklah pada penutup kitab kita. Ini kita tak panjang, pendek saja kita punya majlis. Kerana apa? Kerana kita dah khatam dah. Habis. Tamat sudah nazam ini, hai saudara. Nazam adab untuk anak cucu kita. Ini nazam adab untuk anak cucu kita. Untuk kita sekali lah. Amalkanlah isinya, jangan dilupa. Pasti lahir generasi yang mulia. Jadi jangan lupa amalkan, kerana belajar tentang perkara ini bukan hanya belajar, tapi untuk diamalkan isinya, untuk dipraktikkan isinya kepada generasi anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Ku bermohon pada Tuhanku yang Esa, berilah manfaat, moga jauh siksa. Selawat dan salam buat yang mulia, Sayyiduna Muhammad insan berjasa. Jadi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, moga-moga kitab ini diberikan manfaat seperti mana kitab-kitab asalnya yang telah saya jadikan sebagai panduan. Moga-moga dengan kefahaman daripada apa yang telah kita bahaskan ini, kita akan mendapatkan anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat kita beramal dengan perkara tersebut. Faham? Jadi saya pernah dulu bercadang nak syarah kitab Ta'limul Muta'allim. Nak buat syarahan. Kemudian kita pernah cadang nak keluarkan balik syarahan bagi Tuan Guru Haji Ahmad Payah Rumput. Tuan Guru Haji Ahmad Payah Rumput, iaitu kitab terjemahan beliau bagi Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Tapi insya-Allah akan dikeluarkan nanti juga. Kita akan buat juga tahqiq kitab tersebut dan juga ta'liqnya, kerana itu tinggalan orang tua kita dulu. Dan kemudian ketika mana saya tengok kitab-kitab ni, saya rasa perlu dibuat ringkasan kepada perbahasan kitab-kitab tersebut dengan pengalaman, dengan apa yang telah saya ambil daripada para guru. Alhamdulillah keluar kitab ini. Ini pun keluar dalam keadaan kita tidak merancang untuk nak keluarkan pun. Semua yang keluar kitab ni kita bukan rancang, kita tulis-tulis je nak keluar kitab. Bukan kita memang duk cadang nak tulis tu. Tapi semuanya dengan taufik dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkat daripada izin para guru dan juga doanya para murid dan juga teman-teman semua. Baik, walhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini saya karang baru-baru ini dan tamat sebanyak 205 bait, dan insya-Allah akan ada syarahannya nanti, akan dikeluarkan insya-Allah taala. Kalau diizinkan oleh Allah taala dengan syarahannya insya-Allah taala. Dan sebelum tamat, insya-Allah saya buat pengumuman sekali lagi, insya-Allah pada jam 3 atau 4 petang nanti, insya-Allah 4 petang. Lebih kurang dalam 4 jam daripada sekarang. 1 2 3 4 betul. 4 jam daripada sekarang insya-Allah kita akan buat daurah kitab Irsyadul Ikhwan ila Ahkamis Saidi wa Akli Luhumil Hayawan. Yang dah syarahan dah siap dah kan? Dah siap dah syarahan, nanti akan diedit balik, kemudian nanti akan terus di-share. Saya akan letakkan link dia nanti dalam grup, dalam Facebook, insya-Allah. Dan kemudian kita akan buat daurah lebih kurang dalam 2 jam, 4 sampai pukul 6 petang, ataupun sampai 6.30, sampai sebelum buka puasa lah. Kalau sempat kita khatam kitab tersebut hari ini, alhamdulillah khair. Kalau tidak sempat kita khatam pun tak apalah, kurang-kurangnya kita baca juga kitab tersebut. Ini kira ni bacaan pertama lah sebelum dicetak kitab tadi, insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, itu pengumuman pertama. Nanti kita akan buat iklan ringkas lah. Boleh kot, sempat dah buat iklan ringkas. Iklan simple-simple ya, kan. InsyaAllah kita akan buat daurah tu pada petang ni pukul 4 petang. Dan kemudian sampai pukul 6 petang, ataupun 6.30 petang. Lebih kurang 2 jam setengah lah kita akan buat daurah tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada pada penghujung Ramadan. Mungkin ada 1 hari lagi saja kita akan melaksanakan solat tarawih. Itu tak tentu ni, kok esok puasa, esok raya ke boleh jadi. Mungkin ke esok raya di Mesir. Tak tentu lah, tak tahulah. Tak pasti. Tapi yang kalau kata cara jelasnya 24 hari bulan tu insya-Allah lah
Kalau kata tak nampak lagi anak bulan pada malam ni, mungkin hari Ahad ni lah akan kita raya, insya-Allah. Jadi saya serulah kepada tuan-tuan semua untuk membanyakkan ibadah kepada Allah Taala, tidak berkurang kita punya semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Taala pada akhir-akhir Ramadan ni. Dan kemudian yang kedua, sumbangan masih dibuka kepada semua untuk sumbangan kepada Pusat Pengajian Ruak Jawi, pembelian bangunan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang menyumbang, khusus kepada tuan-tuan daripada Malaysia yang tidak putus-putus untuk berikan sokongan dan juga dukungan kepada Ruak Jawi. Dan kita masih lagi memerlukan sumbangan tersebut. Dan kalau kata tanpa bantuan daripada tuan-tuan, sebab daripada tuan-tuan, kita tidak akan mendapatkan sumbangan yang kita dapatkan sekarang. Jadi kita masih buka lagi peluang tersebut juga kepada Matis, Mak Tafiz Al-Imam Syafi'i, pimpinan Ustaz Zuhair Abdullah juga memerlukan bantuan dan sumbangan daripada tuan-tuan untuk meneruskan pengajian. InsyaAllah. Jadi pengajian yang petang ni pukul 4 ada live, insyaAllah. Ada live seperti biasa. Kita akan buat live 2 jam daripada pukul 10 malam waktu Malaysia sampai pukul 12 malam waktu Malaysia. Kalau larat ikutlah. Bab berkenaan dengan binatang. Dan ada perbahasan penting yang kita nak bahas berkenaan dengan tupai dan sebagainya yang dibahaskan waktu-waktu sekarang ni. Ada yang jual tupai dan sebagainya. Ini kita akan bahas pada petang ni, insya-Allah taala. Bila masuk bab tupai dulu lah. Bab tupai masuk sinjab. Adakah akan masuk bab tupai tu, tak tahu lah petang ni. Huruf sin sampai ke tidak. Tapi kita akan cuba bincang lah sampai ke bab itu. Baik. Saya selesai kat tu dulu. Kemudian saya ijazahkan kitab ini yang saya karang ini. Dan juga kitab sebelum ini yang telah kita baca pada Rauhah. Alhamdulillah Rauhah kita tamat pada hari ini. Hari ini tamat dah Rauhah. Esok tidak ada lagi Rauhah. Pada hari Sabtu tidak ada Rauhah lagi. Kerana kita dah selesai Rauhah kita. Rauhah Asar dah selesai. Dan saya ucap terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah dan juga pihak pengurus pengajian Ruak Jawi yang sudi menganjurkan Rauhah Asar bersama dengan saya. Dan alhamdulillah kita sempat mengkhatamkan 2 buah kitab, iaitu Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wa Talaqqi dan kitab Isbadul Aman fi Tarjamati wa Ta'liq Bughyatil Ikhwan wa Riyadatis Sibyan. Dan insya-Allah pada akan datang, insya-Allah kita Rauhah akan datang. Kalau ada lagi kita akan rancang lagi kitab yang lain, insya-Allah taala. Jadi setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan doa al-istighatsah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sila tuan, seorang dulu baca. Seorang dulu lebih. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا رب أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك بعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده
وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى وقد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجمع قدرنا واستضعفون شوكة وشدة واستنقصون عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لذنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدفع الحسرات حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل من خلقت علما ورأفة ورحمة وعلما وليس منا في الوجود آخر ولا لما عندك بنا أفقر واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينال غيره يا منقذ الغرق ويا حنان يا منجي الهلك ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب وقد مددنا ربنا الأكفا ومنك ربنا رجونا لطفا فالطف بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغلبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يقسم حبلهم ويصمي الظهر واعكس مرادهم وخيب سعيهم وهزم جيوشهم وأفسد رأيهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطعنا قوة للدفع ولا استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تكون كن يكون يا ربي بك التوصل لما لديك وبك التوسل يا ربي أنت ركننا رفيع يا ربي أنت حسننا المنيع يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر المصون عزها واجعل من الستر الجميل حرزها واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير خلق يا رباه وجاه ما به دعاك الأنبياء وجاه ما به دعاك الأولياء وجاه قدر القطب والأوتار وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجبا وجاه الأبدال وجاه النقبا وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره وجاه آية الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء حقراء وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى فاقبل دعاءنا بحمد الفضل قاموا من ألغى حساب العدل وامنن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخل لنا في سائر الأقوال واختل لنا في سائر الأفعال يا ربي واجعل دأبنا التمسك بسنة الغراء والتنسك واحصل لنا أغراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة واجمع لنا باب من علم وعمل واصرف إلى دار البقاء منا الأمل
وانهج بنا يا رب نهج السعداء، واختم لنا يا رب ختم الشهداء، واجعل بنين فضلاء صلحا، وعلماء عاملين نصحا، وأصلح اللهم حال الأهل، ويسر اللهم جمع الشمل يا ربي، وافتح فتحك المبينا لمن تولى وأعز الدين، وانصره يبطول وانصره حزبه، واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا ربي، وانصر ديننا المحمدي، واجعل ختام عزه كما بدي، واحفظه يا ربي بحفظ العلماء، وارفع منار نوره إلى السماء، واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا، وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار، صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا، والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله